Okay, Bismillahirrahmanirrahim dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fahana Nabila binti Zulkifli. Saya dan grup saya yang lain, Jessica dan juga Najiha, akan tentangkan mengenai manual pengajaran dan juga pembelajaran di rumah versi 2. Okey, yang pertama sekali kita akan mulakan dengan mengapa perlu manual pembelajaran ni dilaksanakan. Okey, ia based on kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu daripada 2013 hingga 2025 kita akan gunakan, iaitu setiap murid mendapat akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan, dan juga diorang berhak untuk dapatkan peluang mengikuti pendidikan meskipun diorang tak dapat hadir ke sekolah. Okey, seterusnya kita perlukan kepada tujuan pelaksanaan manual. Tujuan pelaksanaan manual ni kita bahagikan kepada 3, iaitu bantu guru melaksanakan PDPR sebagai alternatif pembelajaran norma baru. Yang kedua, sebagai rujukan untuk mentadbir sekolah, pegawai PPD, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga KPM, Kementerian sendiri. Yang ketiga, tujuan dia kita adalah untuk menambahbaikan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikeluarkan sebelumnya pada Oktober 2020. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada prinsip asas. Prinsip asas kita bagi kepada 3, iaitu tiada murid tercicir dalam pembelajaran, kesejahteraan sosio-emosi murid diutamakan dan juga asas pembelajaran dipenuhi. Mengenai tiada murid tercicir dalam pembelajaran, sekolah ni kita perlu pastikan semua murid dapat ikut PDPR berdasarkan keperluan dan kesediaan mereka sendiri. Dia guru kena pasti kaedah PDPR yang mana yang sesuai untuk kandungan yang akan diajarkan dan juga macam mana cara dan bersesuaian kelangsungan untuk macam penglibatan pelajar dalam sesi pembelajaran tersebut. Okey, yang kedua, kesejahteraan sosio-emosi diutamakan. Pentadbir sekolah dan juga guru, kita kena peka keperluan murid untuk masuk PDPR ni. Macam motivasi untuk belajar, hubungan antara guru dan rakan-rakan dan juga matlamat dalam kehidupan murid itu sendiri. Okey, yang ketiga, asas pembelajaran dipenuhi. Guru perlu memastikan standard kandungan dan juga standard pembelajaran disampaikan mengikut kaedah yang bersesuaian, yang ambil kira kecenderungan minat, gaya pembelajaran dan juga keupayaan murid. Okey, yang ketiga, kita pergi kepada objektif manual. Okey, objektif manual ni kita fokus kepada 2 benda sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara struktur dan terancang, dan juga kita perlu fokuskan kepada macam mana murid tu dia boleh ikut PDPR secara optimal. Okey, seterusnya saya akan pas kepada kawan saya Najiha untuk yang seterusnya. Okay, untuk pendekatan terdapat 3 pendekatan PDPR, iaitu secara dalam talian, luar talian dan juga offsite. Okay, untuk PDPR secara dalam talian berlaku apabila terdapat capaian internet. Guru boleh melaksanakan PDPR menggunakan Google Meet, Teams dan sebagainya. Okay, untuk PDPR di luar talian pula berlaku tanpa capaian internet, tetapi murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, telefon pintar dan sebagainya. Okay, untuk pembelajaran juga boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain. Okay, pendekatan ini boleh dilaksanakan seperti berikut, iaitu bahan-bahan PDP dalam bentuk video, audio, slide, nota dan sebagainya. Okay, untuk PDPR secara offsite pula, pendekatan pembelajaran yang berlaku di lokasi seperti di pusat komuniti, di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana ataupun wabak. Okay, untuk next.
Okay, untuk kaedah PDPR pula terdapat dua, iaitu modul pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran di rumah berasaskan projek. Okay, untuk modul pembelajaran perlu dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran dan dilaksanakan dalam tempoh yang bersesuaian. Modul pembelajaran yang dibangunkan perlu mengandungi beberapa berikut seperti iaitu sasaran murid, tajuk ataupun tema modul, objektif pembelajaran berdasarkan dokumen standard curriculum dan pentadbiran, dan kemudian tempoh pelaksanaan aktiviti tersebut, kemudian penerangan berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti itu. Okey, kemudian untuk PDPR berasaskan projek pula dilaksanakan mengikut mata pelajaran atau gabungan beberapa mata pelajaran. Pelaksanaannya adalah seperti berikut, iaitu memberi tajuk kepada murid, kemudian membimbing murid tersebut untuk mengenal pasti kaedah menyiapkan projek yang diberikan, kemudian membimbing mereka untuk menyelesaikan projek tersebut. Next. Okay, untuk pelaksanaan pula, ianya dilaksanakan oleh guru, pentadbir, ibu bapa dan juga komuniti. Okay, untuk guru, mereka berperanan dalam melaksanakan dalam menyusun semula perancangan pengajaran tahunan berdasarkan dokumen standard curriculum dan pentadbiran dan takvim persekolahan yang berbuat kuasa. Kemudian mereka merancang RPH dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimal. Kemudian menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dalam mengambil kira sumber yang ada pada murid. Kemudian bagi pentadbir pula mereka memastikan perancangan dan pengurusan PDPR ini dilaksanakan dengan teliti, cepat dan berkesan. Okay, untuk ibu bapa pula mereka perlu memastikan anak-anak mereka mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR. Okay, untuk komuniti, mereka memberi bantuan kepada sekolah dari segi material seperti bahan atau peralatan. Okay, untuk kesimpulannya, kesimpulannya, manual pengajaran dan pembelajaran di rumah ni kita perlu ambil kira untuk berikan pembelajaran yang efektif dan juga tarik minat pelajar terhadap sesi pembelajaran kita seharian. So itulah daripada guru saya. Terima kasih.